Didik TV KPM. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot pentaksiran bilik darjah. Baik para penonton sekalian, siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, kita bawakan kepada anda seorang guru sains daripada SK Bandar T6 Keluang, Johor, iaitu tak lain tak bukan iaitu Cikgu Muhammad Adha Mat Dayam. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Aiman. Apa khabar Aiman pula? Saya baik Cikgu. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Ya. Dan biasa murid-murid kalau di rumah tu nampak je Cikgu Adha mesti banyak eksperimen yang akan dilaksanakan. Dan Cikgu bersama dengan kita juga pada hari ini adalah jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Muhammad Bukhari C. Hassan daripada SK Pendidikan Khas Selangor. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik Cikgu, hari ini kita nak bincangkan satu topik yang menarik iaitu PBD dalam sains. Pastinya kalau murid-murid dengar mata pelajaran sains ni mesti seronok. Sebab apa? Pergi ke makmal. Ada eksperimen. Tapi pada hari ini berbeza sekali Aiman sebab kita akan terangkan tentang PBD dalam sains. Okey, jadi, tak menyelenggarkan masa, saya teruskan dengan penerangan saya. Dipersilakan Cikgu. Apakah maksud pentaksiran bilik darjah? Pentaksiran bilik darjah ataupun PBD adalah satu pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan kemudian dilaporkan oleh guru. Konsep pentaksiran bilik darjah pula ialah proses yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. Jadi dengan cara ini, kita dapatlah melihat murid punya perkembangan tersebut dan kita terjemahkan melalui tahap penguasaan iaitu PP. Okey, Aiman, Ya, untuk Cikgu. perkara-perkara ini semua, kita akan terangkan satu persatu. Mari kita saksikan apa yang sepatutnya diterangkan. Yang pertama ialah matlamat KSSR Sains. KSSR Sains digubal untuk menanam minat murid, mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Jadi itu sedikit sebanyak tentang PBD yang ibu bapa dan juga guru-guru boleh tahu. Okey, seterusnya Aiman. Baik Cikgu. Apa pentingnya PBD ni? Okey, ini adalah di antaranya. Di antaranya ialah dapat mengenal perkembangan murid di dalam dan di luar kelas. Yang kedua, dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam kelas, terutamanya untuk guru-guru. Dan seterusnya, dapat membuatkan tindakan selanjutnya untuk murid yang lemah di dalam kelas. Sebab melalui cara ini, kita perlu mengenal pasti seorang demi seorang murid dalam menguasai sesuatu pelajaran. Okey Aiman, saya teruskan. Silakan Cikgu. Apakah bahan rujukan sains sekolah rendah? Bahan rujukan sains sekolah rendah yang paling utama kita perlu rujuk kepada mula-mula sekali ialah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran ataupun DSKP. Ianya merupakan semakan daripada tahun 2017 dan sekarang semua guru sains menggunakan daripada tahun 1 hingga tahun 6. Okey, kita juga ada menggunakan Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah. Ia mengandungi 113 halaman dan mengandungi semua panduan daripada awal hingga peringkat akhir proses PBD. Okey Aiman. Ya Cikgu. Dan seterusnya untuk murid, apa yang kita perlukan? Kita dah ada untuk guru sekarang Aiman. Betul. Jadi untuk murid tentunya memerlukan buku teks. Betul Cikgu. Okey. Jadi buku teks yang saya tunjukkan di sini ialah buku teks tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Tetapi sebenarnya daripada tahun 1 hingga tahun 6, semua murid menggunakan buku-buku teks ini. Baik. Bagaimana penentuan PBD di dalam kelas? Ia mempunyai beberapa proses. Kita mulakan dengan mengenal pasti standard kandungan di dalam DSKP tadi.
dan kita tentukan standard pembelajaran dan apakah hasil pembelajaran bagi sesuatu topik. Kemudian guru-guru akan merancang aktiviti untuk murid-murid dan kita juga guru-guru perlu mengenal pasti kaedah pentaksiran dan akhir sekali kita akan tentukan tahap penguasaan ataupun standard prestasi murid. Okey, jadi daripada penerangan saya tu saya harap ibu bapa dan juga guru faham setakat ini apa yang telah diterangkan. Seterusnya, kita ada 3 pelaksanaan PBD dalam sains sekolah rendah. Okey, yang pertama ialah melalui kaedah pemerhatian. Kalau dalam kelas ni Aiman, murid-murid kita banyak melakukan aktiviti. Contoh dalam sains, murid-murid akan menggunakan kaedah tertentu. Contohnya nak tuang air di dalam silinder penyukat. Ada tekniknya, ada kaedahnya. Jadi, guru boleh menggunakan kaedah pemerhatian untuk menentukan apa tahap pencapaian murid, tahap penguasaan murid. Seterusnya juga, guru boleh menggunakan kaedah lisan di mana murid menyampaikan perbincangan di antara rakan-rakan. Guru boleh berada di tepi untuk melihat apakah topik perbincangan mereka, apakah kandungan yang didapati. Sekiranya terdapat pemahaman di situ, kita boleh rekodkan sebagai salah satu kaedah PBD juga. Dan yang terakhir sekali, di dalam kaedah PBD ialah kita gunakan secara bertulis. Okey, murid-murid membuat latihan, murid-murid membuat laporan. Ataupun murid-murid membuat pembentangan dan tulis di atas sebuah cardboard ke di atas manilakat dan tampal di hadapan, dan murid-murid akan menerangkan proses yang terjadi tentang eksperimen tersebut. Jadi kita boleh, guru-guru boleh menilai melalui penulisan yang dilakukan oleh murid. Maknanya ada 3 kaedah PBD yang dilaksanakan pembelajaran dalam sains ni cikgu, iaitu yang pertama tadi cikgu sebutkan pemerhatian, lisan dan juga bertulis. Dan banyak lagi yang akan cikgu Atha kongsikan selepas ini. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM.